Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada kamalillahi wa kama yaliku bikamalihi. نويت التعلم وتعليم تذكرا والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, kita berada di ayat ke-9 surat Al-Kahfi, betul? Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Adakah engkau menyangka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi maksudnya apa? Sahabat-sahabat gua. Dia kena baca gua. Kalau baca gua dah jadi lain. Sahabat-sahabat gua lain-lain pula sahabat gua. Sahabat-sahabat gua lagi baguslah. Kan tak jadi lu gua susah. Dan Ar-Raqim. Ar-Raqim tu apa? Ar-Raqim tu dekat tafsir awak dia tulis apa? Dia bilang tak Ar-Raqim tu apa? Kau hafal ya Ar-Raqim tu? Ada siapa boleh beritahu saya Ar-Raqim tu apa? Semua baru nak cek tafsir ni. Main beraya lagi semalam. Cik Ain, bukan main nak tekan button tu. Ada beritahu tak Ar-Raqim tu apa kat tafsirnya? Cuba jangan buat seorang. Buka speakernya tu. Unmute. Anjing ya Ustaz? Unclear? Anjing. Sebagian mengatakan anjing. Ada kata anjing. Okay. Anjing. Jadi tapi di sini ada kata anjing. Kat sini Ar-Raqim dalam kitab Tafsir Abrul Athir karangan Ustaz Ahmad Suan Haji yang saya galakkanlah kita ambil. Ini tafsir ni senang nak baca. Kalau tuan-tuan, kalau ibu-ibu ada masa, kalau pergi Johor ke atau kat Singapura masih ada. Saya kira satu jilid. Semua satu jilid 30 juzuk tu ada. Kan kitab Tafsir Abrul Athir. Ini digalakkan untuk kepada saya, dikenalkan kepada saya oleh Ustaz Afandi Ahmad kepada saya. Karena tu bacanya senang. Kalau tafsir lain dia mungkin berat. Huraiannya panjang sekali. Antaranya tafsir Hamka panjang. Kan? Tapi kalau tafsir Abdul Athir ni luar biasa. Dia mudah kan. Baik, dalam kitab Tafsir Abdul Athir karangan karangan Ustaz Ahmad Suan Haji rahmatullahi alaih, dikatakan Ar-Raqib itu merujuk kepada batu bertulis. Batu bertulis. Tapi bukan yang kat Terengganu. Kan dekat batu bertulis ni yang dalam kisah ni lah. Itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kamu. Jadi ayat ini kita baca, adakah engkau menyangka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqib itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami. Okey, ayat ni hari ni huraiannya kita mungkin ayat 9 je sebab panjang kan, sebab nak kisahkan pasal Ashabul Kahfi dan Ar-Raqib ni kan. Baik, kita mulakan bahawasanya ayat ke-9 ni ada kaitannya dengan ayat 7 dan 8. Sebab ayat 7 dan 8 menyebut tentang tanda-tanda. Kalau kita flashback ataupun kita ulang kaji, ayat ke-7 dan ke-8 menceritakan tentang keadaan bagaimana Allah memberitahu kepada Nabi SAW. Kan, pada ayat ke-6, Allah beritahu kepada Nabi SAW, janganlah bersedih, jangan rasa hampa dengan keadaan umat yang tak beriman. Sebab apa? Allah mengatakan, ini memang dijadikan perhiasan dan ujian. Maknanya ada yang lulus dan ada yang akan gagal dengan ujian keimanan.
Kan? Jadi Allah memberitahu kepada Nabi, memujuk Nabi. Jangan sedih sangat sebab memang dunia ni ada yang akan gagal, ada yang akan lulus. Kan? Jadi yang lulus ni yang beriman, yang gagal ni ada sebab ni adat. Kan bila alam ni adakan sebagai ujian. Nah, kalau ujian tu mesti ada pass, ada yang fail. Jadi dalam ayat 7 dan 8 Allah menunjukkan tanda-tanda. Jadi tandanya apa? Dunia ini adalah perhiasan. Kedua ialah tandanya apa? Apa pun perhiasan dunia ni dia akan berakhir akhirnya. Kan kita ulang kaji ayat 7 ayat 8 kan. Dunia ni hanya perhiasan dan perhiasan dunia ni dia tak akan kekal. Dia fana. Maknanya apa? Dia akan rosak, dia akan hancur. Dia tak akan kekal. Nah, ini merujuk kepada tanda-tanda. Nah, di sini juga pada ayat ke-9 kita tengah kaji hari ini, Allah juga memberi tanda seterusnya kepada Nabi SAW. Nak buktikan bahawasanya hidup ini adalah tempat ujian dan ada yang gagal dan ada yang lulus. Nah, ini Allah seolah-olah memujuk Nabi SAW. Dia tahu, ni yang lulus ni. Aku nak cerita kepada engkau ni, ada yang lulus. Ada yang lulus. Jadi pengajaran pertama kita ialah kita dalam hidup kita ni carilah dan rujuklah kepada kisah-kisah orang-orang yang terdahulu yang disebutkan dalam Al-Quran untuk menambah keyakinan kita dan keimanan kita. Kita belajar ni semua, kita baca tafsir surah Al-Mulk lah, kita baca surah Al-Kahfi. Kenapa? Nak mengambil inspirasi, nak mengambil kekuatan dan keyakinan. Jadi dalam hidup kita ni, kan, daripada kita sibuk cari kisah orang, kisah retis tu, artis tu lah, kisah dia jadilah, dia tak jadilah, dulu dia bahagialah kerana tak jadi kekal lah. Daripada kita kutip kita kisah ni, yang entah tak tahu hujung pangkalnya mana, dan tak ada faedah langsung pada diri kita, sebab tak ada kena-mengena dengan kita, sebab Nabi mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik orang Islam itu ialah meninggalkan perkara tak ada faedah langsung dirinya. Tak ada guna kita sibukkan. Itu antara musibah umat akhir zaman ini, umat kita ni, umat Islam kita ni, ialah kita ni petik, kita suka tengok kisah-kisah yang tak guna pada kita. Asal kisah sensasi keluar, dia kahwin, dia tak jadi, dia gini, dia putus, dia benar, sampai ke mahkamah, kita follow aja. Buang masa kita. Masa kita diisi dengan apa? Tengok ni, Allah kata, tengok dalam kisah-kisah Ashabul Kahfi. Tengok orang terdahulu. Ini yang menambah iman kita, menambah manfaat kita, menambah kekuatan bagi diri kita. Sebab kalau kita dalam kisah-kisah yang terdahulu, kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah seorang anak yang mana adik-beradiknya dengki padanya, dibuang dalam perigi. Bagaimana Allah menukar keadaan hidupnya daripada yang tak disukai di kalangan adik-beradiknya, dicampak ke dalam perigi, diangkat menjadi menteri. Yang mana dengan sebab dia jadi menteri itu, dia menyatu padukan adiknya semula dan membahagiakan hati ayahnya. Itu kisah yang luar biasa, kisah yang indah dalam Al-Quran yang mengajak kita, memujuk kita. Kisah Nabi Musa yang lahir pada zaman Fir'aun, dan Fir'aun memerintahkan untuk semua anak lelaki dibunuh. Dan Allah perintahkan kepada ibunya untuk dihanyutkan ke sungai. Siapa tahu dalam kisah Nabi Musa yang luar biasa itu, dihanyutkan ke sungai. Yang ambil dia siapa? Ialah Asia. Siapa Asia? Isterinya Fir'aun. Fir'aun ni suruh bunuh semua budak lelaki. Tapi kuasa Tuhan, dihanyutkan Nabi Musa itu di sungai, diambil oleh Asia dan dibesarkan dalam istana orang yang perintahkan supaya anak lelaki dibunuh. Kuasanya pula bila dibesarkan di istana itu, perlu orang untuk membesarkannya, menyusukannya, menjaganya, diserahkan kembali, dicari-cari, diserahkan kepada seorang wanita. Siapa wanita itu? Ibu kandungnya Nabi Musa. Tengok Quran menceritakan bagaimana hidup ini Allah susun cantik, indah. Dalam keadaan kita surut, dia jadi pasang. Dalam keadaan kita rendah, Allah tinggikan kita. Ini kisah-kisah yang kita kena selalu kaji, cari, pelajari dan ambil kekuatan daripadanya. Jadi jadikan azam kita nak baca, carilah kitab-kitab, buku-buku yang mengisahkan tentang orang-orang terdahulu, para nabi, Rasul, yang mengisahkan tentang keadaan orang-orang yang beriman, bagaimana Allah memuliakan mereka, dan mengambil iktibar daripada kisah orang-orang yang tidak beriman, bagaimana Allah merendahkan mereka dengan sebab kezaliman mereka dan kesombongan mereka. Ya, baik. Nah, pengajaran kedua. Jadi pengajaran kisah ni hari ini banyak pengajaran. Yang kedua ialah di sini kita lihat ayat ini ada tonasi persoalan yang luar biasa. Dia kata apa? Adakah engkau menyangka? Adakah kau menyangka Muhammad bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Rakim itu sahaja yang menakjubkan? Kau rasa ini yang menakjubkan? Padahal kisah Ashabul Kahfi ni dia sangat menakjubkan. Tapi Allah mengatakan, kau rasa ini menakjubkan saja? Maka dikatakan di sini bahawa ayat ini merupakan suatu cara Allah beritahu pada Nabi SAW, mendidik Nabi SAW untuk mengatakan ketakjuban ini, keajaiban ini, perasaan ajaib ini
Jangan hanya dibataskan kepada peristiwa seperti Ashabul Kahfi ini. Ini adalah satu cara Allah menegur juga umat, menegur manusia. Apa dia? Manusia terbagi kepada dua. Manusia dalam menanggapi keajaiban yang Allah datangkan dalam kehidupan ini ada dua. Pertama ialah manusia yang sama sekali menolak keajaiban itu. Menolak. Kenapa? Sebab tak masuk akal. Mukjizat ni semua tak masuk akal. Kisah-kisah ajaib ni, ini tak masuk akal. Sebab apa? Mengukur keajaiban itu dengan akal mereka semata-mata, bukan dengan kekuasaan Allah SWT. Jadi kata ini mustahil. Macam contoh kisah Isra' dan Mi'raj. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam masa tempoh dan kemudian daripada Masjidil Aqsa akan dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Kemudian turun ke balik ke Mekah dalam tempoh 1 malam. Kisah Isra' dan Mi'raj. Kan kalau kita tengok kisah Isra' dan Mi'raj ni, kan kata orang-orang zaman sekarang terutamanya, ini mana masuk akal? Dia kata orang sekarang, zaman Nabi SAW, Abu Jahal semua kata, ini tak masuk akal, ini mustahil. Manusia yang mengukur kebijaksanaan itu dengan akal mereka sendiri. Dan inilah zamannya manusia mereka dah pandai sangat zaman sekarang. Kan? Semua kalau kita tukar Instagram tu, kalau apa-apa berlaku, semua kasih pandangan, semua kasih fatwa, semua nak berbunyi, semua nak bersuara. Zaman orang pandai bercakap. Zaman orang memandai-mandai, terutama dalam urusan agama. Tapi dalam bab ini, kan orang ini mengukur kebijaksanaan dengan diri mereka sendiri. Tapi fungsi kisah-kisah seperti kisah Ashabul Kahfi ini ialah untuk mengajar kita ada kekuasaan yang lebih hebat daripada apa yang kita ada. Jangan memuji, menyembah diri sendiri. Yang kita ada ni ialah sebab Allah yang berikan kepada kita. Jadi Allah menegur orang-orang yang hanya tidak menganggap keajaiban, tidak menerima keajaiban, tidak menerima mukjizat. Sebab apa? Mengukur keluarbiasaan itu hanya dengan akal mereka sendiri. Ini teguran pertama. Kedua ialah Allah menegur orang-orang yang hanya melihat benda yang ajaib itu sebagai benda yang luar daripada akal mereka. Tengok ni dua ekstrim. Yang pertama tadi, benda ni tak masuk akal lah. Sebab apa? Mana mungkin berlaku? Ni dia tolak terus. Yang kedua ni pula, dia hanya anggap benda ajaib luar biasa ni, kalau benda tu memang amazing. Wah, macam contoh orang-orang musyrikin Mekah. Orang-orang musyrikin Mekah pada zaman Nabi SAW. Dia tengok Nabi SAW. Dia kata, Mali hadha rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Ini ke Nabi? Ya'kulu ta'am, makan makanan orang biasa. Wa yamshi fil aswaq, berjalan kat pasar. Apa sangat nabinya dia ni? Maka mereka kata kepada Nabi SAW, kalau dia ni betul Nabi, apa kata dia belah bulan? Jadi mereka menganggap kalau orang kata orang tu diterima, kena luar biasa. Kena ada magic lah, kena ada yang super powers dia. Kalau tidak biasa je orang tu. Ini sebab sekarang zaman anak-anak sekarang, anak kita telah di otak ni telah dibiasakan, kalau nak menghargai orang kena super power, kena superhero. Kalau tak ada apa-apa super pasal dia tu, itu sebab kadang lagi sayang superhero daripada sayang mak bapak pada dia tak superhero sangat. Apa lagi kalau bapak dia jenis sampai tengah hari baru bangun macam pak belalang, tak bangun-bangun. Apa sangatlah superhero bapak aku ni? Kan baju tu 5 hari tak bertukar baju tu, kan kain boseh-boseh. Buat apa? Jadi tak ada rasa superhero. Kan kenapa? Sebab tak ada amazing powers. Ustaz Hafiz ni apa dia boleh buat? Boleh jalan air ke? Tak boleh. Bagi mengajar je. Tak ada luar biasa. Jadi Allah tegur. Sebab apa? Yang namanya luar biasa, setiap perbuatan Allah itu luar biasa. Setiap yang Allah adakan, yang Allah ciptakan, yang Allah hasilkan itu adalah keajaiban yang tersendiri. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liul albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang punya akal. Ini luar biasa. Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah kau melihat unta bagaimana ia diciptakan dan langit bagaimana ia ditinggikan? Wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi bagaimana ia ditebarkan dan dibentangkan. Ini dah cukup ajaib. Ciptaan Allah ini semua ada keajaiban. Tengok diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu tak tengok kita ni. Tengok kita, tengok cucu kita. Yang ada cucu kan, cucu kita. Daripada dia tu kita tengok dia daripada kecil, daripada jalan merangkak besar begitu. Kejap dah besar dah.
Kan, tengok kalau kita ada anak, perhatikan anak kita dulu. Ni, dah besar anak aku dalam bilik ni. Besar gini, dah tak cute langsung. Kan, tengok, jadi besar. Jadi, ini semua ajaib. Jadi, hidup kita ni, carilah keajaiban hidup. Carilah keajaiban hidup. Mana-mana tanda kebesaran Allah tu, ada keajaiban. Tapi malang, umat ini adalah umat yang mencari keajaibannya di handphone. Apalah ajaib sangat handphone tu? Kenapa handphone ni tak ajaib sangat? Sebab dia bertukar. iPhone model, sama ada iPhone ke Samsung ke apa, dia berubah. Menunjukkan lemahnya manusia. Kenapa? Sebab kalau dia bagus, dia akan relevan sepanjang zaman. Tapi handphone kita hari ini, 10 tahun kemudian dia tak akan sama. 10 tahun lagi bentuknya lain. Dan handphone kita, alat hubungan kita, 10 tahun dulu pun lain. Dulu Nokia, handphone kita. Kan, Nokia. Sebelum Nokia tu pakai apa? Sebelum Nokia tu telefon rumah. Sekarang tanya orang telefon rumah pun tak tahu nombor telefon rumah. Tak ada telefon rumah pun. Kan tak ada telefon rumah. Rumah saya, telefon rumah saya sekarang 65621031. Siapa yang telefon lagi? Tak ada orang telefon lagi. Sebab apa? Zaman dah berlalu. Tapi langit yang kita ada sekarang adalah langit sama yang memayungi datuk nenek kita dan datuk nenek mereka yang terdahulu. Langit sama tu. Tak ada orang boleh ubah hakikat langit itu. Cuma Allah boleh mengubahnya. Itu luar biasa. Itu ajaib. Manusia boleh buat bangunan setinggi mana pun langit bangunan tu, tapi tak menyentuh pun langit yang Allah adakan. Itu kan. Ya ma'syaral jinni wal insi. Ini istata'tum min aqta' ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai golongan manusia dan jin. Ini istata'tum. Apabila kamu ada, kalau kamu ada cita-cita, kan, antan fudhu min aqtaris samawati wal ard, untuk menembusi 7 petala langit, 7 petala bumi. Fanfudhu. Silakan, Allah kata. Persilakan nak tembus. La tanfudhuna illa bisultan. Takkan kamu menembusinya melainkan dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Maka ambillah iktibar daripada kisah-kisah yang ajaib. Nah, antara kisah yang daripada ciptaan Allah yang ajaib. Sama ada ajaib pada akal kita ataupun yang biasa di depan mata kita, sebab tak ada yang biasa-biasa kalau datang daripada Allah Ta'ala. Baik. Kita masuk kisah Ashabul Kahfi. Nah, mungkin kita dah biasa, mungkin ada dah sampai ke tempat Ashabul Kahfi. Riwayatnya kalau kita ke negeri Jordan. Kalau ke negeri Jordan, tempat gua Ashabul Kahfi. Moga-moga ada package travel Cik Kia bawa kita ke Jordan, ya. Tapi kalau travel Cik Kia bajetnya dia bas terus sampai Jordan, tak ada kapal terbang, cuma bas kan, bas express. Jadi Ashabul Kahfi kisahnya ialah dikisahkan pada zaman seorang raja bernama, ni raja dalam kitab tak disebutkan. Jadi dalam tafsir, saya menunjuk pada tafsir Abdul Athir. Ya, setengah ulama mengatakan rajanya namanya Daqyanus ataupun Daqyanus. Tak apalah nak hafal nama susah, nama banyak sangat nama, tak nama cucu dah ingat dah lupa dah siapa nama. Kan? Jadi Daqyanus ataupun Daqyanus. Dia raja yang sangat zalim. Yang mana pada zamannya dia ini membunuh siapa-siapa yang tidak menyembah berhala sembahannya. Dia paksa rakyat dia sembah berhala. Nama negerinya apa? Nama negerinya Afsus. Nama negerinya Afsus. Nama negeri pun susah nak sebut. Kan, jadi dia suruh sembah berhala. Maka dalam negerinya itu, jajahannya itu ada 7 orang pemuda. Ada 7 orang pemuda. Dalam Quran tak sebut nama mereka, setengah ulama memberikan nama pada mereka. Memberikan nama pada mereka. Jadi ada 7 orang pemuda yang mana mereka ini beriman dengan ajaran Nabi Isa, iaitu agama Nasrani. Sebab apa? Ajaran Nabi Muhammad belum ada lagi. Jadi mereka beriman dengan amalan Nabi Isa, iaitu menyembah Allah semata-mata, kan, tidak menyembah berhala. Jadi mereka ini ingin menyelamatkannya. Mereka tahu sebab raja ni raja yang sangat berzalim dan mencari akan rakyat jelata yang tidak beriman akan dibunuh. Maka mereka 7 orang ni lari ke gua. Kan, lari ke kawasan pergunungan dan bersembunyi dalam gua. Apa mereka bersembunyi di dalam gua itu, kan, dalam ketakutan. Kenapa nak lari ke dalam gua? Untuk menyelamatkan iman dan untuk beribadah. Sebab ibadah itu adalah buahnya iman.
Jangan kata beriman kalau kita tak orang tak iman kita tak berapa sempurna kalau tak menghasilkan ibadah. Jadi ibadah tu adalah buahnya iman. Buahnya iman dua, ibadah dan juga akhlak yang baik. Gitu. Jadi dia nak jaga. Sebab apa? Kalau raja jumpa dan sebagainya. Jadi mereka ketakutan di gua. Kebetulan pula, ya, jadi mereka dalam gua tu ketakutan dan sebagainya. Maka raja ni kan dia cari siapa yang tak beriman, dapat tahu ada 7 orang pemuda dah lari ke gua. Dah lari ke gua, siapa yang tunjukkan jalan? Anjing mereka. Jadi 7 orang pemuda dan anjing. Dan setengah riwayat mengatakan anjing ini adalah anjing yang akan satu-satunya anjing yang akan dibangkitkan di syurga. Anjing lain yang chihuahua lah, yang macam anjing Scooby-Doo semua ni tak ada. Kan yang kat syurga ni yang ni namanya Qitmir. Namanya Qitmir. Qitmir. Jadi dia je anjing yang ada setengah dia katakan dia masuk syurga. Sebab apa? Dia yang bawa orang pemuda tu ke gua. Dia tunjukkan jalan. Tu dia. Jadi dia pun ikut sama dengan mereka. Jadi dalam gua tu mereka dalam gua tu dalam ketakutan. Maka dalam sembunyi dalam gua itu masuk dalam gua dan masuk dalam ketakutan. Kita ingat kisah gua ni, kan kisah gua ni dalam sejarah Islam ada banyak peranan dia. Kita lihat Nabi Muhammad SAW. Bila mana baginda itu ingin mendapat wahyu ke gua. Nabi bila lari daripada diburu oleh orang musyrikin Mekah dalam peristiwa hijrah pun ke gua. Kan, jadi mereka ke gua. Nabi lari dengan siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Macam mana keadaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ketakutan yang amat sangat. Gitu jaga takutnya para orang-orang 7 orang sahabat, 7 orang penghuni gua ni. Masuk dalam. Maka diriwayatkan dalam tafsir Abdul Akhir ini bahawasanya raja dapat tahu pasal 7 orang ni. Raja tahu. Maka raja suruh bapa-bapa mereka. Ni pemuda, mesti bapa dia ada. Bawa ke tempat persembunyian mereka. Bawa. Jadi kisahnya bawa pergi gua. Kan tunjuk aku mana tu orang ni. Tunjukkan aku mana yang tak nak sembah berhala ni. Bawa. Jadi bapa mereka ni yang takut ni pun bawa. Bila sampai di pintu gua itu, maka cara raja ni zalim. Kalau nak tangkap bunuh aja. Sebab tak beriman kan? Tidak. Apa dia buat? Mereka dalam gua. Dia tahu dia kat dalam gua. Jadi dia orang kat dalam gua, dia buat apa? Tutup pintu gua ni. Diperintahkan supaya pintu, dibuatkan satu pintu yang mana gua, daripada gua itu tak boleh keluar daripada gua tu. Tutup. Jangan kasih keluar. Gitu dia. Tutup pintu gua tu. Jangan kasih keluar. Supaya apa? Matilah kau kebulu. Matilah kau tak ada udara. Bila mana manusia meletakkan kekuasaannya ke atas manusia yang lain, merasakan dia berkuasa. Tutup pintu gua tu semua. Kebetulan raja ada 2 orang pengikut. Raja ada 2 orang yang kerja kat istana dia. Yang mereka ini sebenarnya iman secara sembunyi-sembunyi. Jadi mereka tahu, ini ada 7 orang kat dalam sini. Aku nak tulis. Aku nak catat. Maka dicatatkan akan nama mereka dan kisah mereka. Di atas 2 keping batu. Kan, dan diletakkan dalam sebuah bekas atau sebuah keranda. Dikatakan namanya nama dalam bahasanya tabut ataupun keranda dan letak kat pintu gua. Lepas raja dah pergi, dia tuliskan nama 7 orang ni dan kenapa mereka dalam gua ni, sebab apa? Supaya terakam. Di kemudian hari kalau orang jumpa ke boleh selamatkan, atau di kemudian hari orang jumpa ke boleh ambil iktibar. Kan, itulah namanya Ar-Rakim. Nama batu di atas sebab tulis nama dan kisah mereka. Ini Ar-Rakim. Nah, kisahnya dalam gua tu macam mana pula? Yang kita ambil lambat sikit boleh sebab cuti kan. Korang bukan buat apa lepas ni pun kan. Jadi kalau masak lauk hantar tak apa juga kan. Jadi lepas ni pula dalam gua tu kan. Dan dalam gua tu maka takdirnya kuasa Allah menguasai atas kuasa raja itu tentu sekali. Maka Allah buat apa? Allah tidurkan mereka. Allah tidurkan mereka. Berapa lama mereka tidur? 309 tahun. Lama tidurnya. 309 tahun tidur. Tapi tak terasa. Mereka merasakan tidur sehari 2 saja. 309 tahun. Maka berganti. Berganti raja ni dah berapa ratus tahun. Negeri Afsus itu berganti. Dan rajanya pula raja yang beriman. Lepas dah berapa tahun kemudian rajanya raja yang beriman. 309 tahun kemudian. Kisahnya berlaku seorang lelaki penggembala. Dia tengah berjalan. Dah ingat 300 tahun.
tempat berubah. Jangan kata kita yang kat Singapura ni, 10 tahun dah tempat dah berubah. Dah tak kenal tempat lain dah tempat tu. 300 tahun tentu sekali dah berubah terus. Tapi gua, dia tetap gua. Macam mana kalau kita pergi mana pun, gua tu tak boleh roboh. Mesti ada gua tu. Jadi dia jalan di kawasan gua tu, dia mengembala. Dia tengah cari tapak untuk lebih banyak nak mengembala. Kan? Macam Syawal lah kan cerita Ahmad Al-Bab. Cari. Maka dia sampai dekat pintu gua tu, nampak ada kawasan kat situ. Jadi dia macam tarik, aku nak buat kawasan ni, aku nak luaskan kawasan ni, aku nak buat kandang kambing aku. Tapi tak dapat luaskan, mereka aku pecahkan pintu gua ni. Sebab pintu ni, ini bukan asli ni. Mesti ada bukan buatan daripada gua ni. Maknanya dia nak pecahkan. Maknanya gua ni nak robohkan tak boleh. Tapi pintu ni bukan asal sini. Dia pecahkan. Dalam proses dia pecahkan tu, kan, maka terbangunlah Ashabul Kahfi. 309 tahun. Tidur, dibangunkan ketua. Kan, yang kita tengah cuti raya, kan, cuti raya Cina. Orang sibuk buat apa, renovation pula. Tengah nak tidur, buat bertukang. Maka bangun. Bila terbangun, tanya sama mereka. Macam lama kita tidur? Itu ajaib. Kan? Macam lama kita tidur ni. Berapa lama kita dah tidur ni? Ketanya dengan dia tu, berapa lama tidur? Taklah, macam sehari 2 dia tidur gitu. Kita tengok Allah jadikan nikmat tidur. Luar biasa tidurnya. Kan? Maka lapar. Tidur lapar. Bangun lapar macam kita pagi ni kan. Bangun tu kena kasih kuliah. Lapar betul. Kan? Maka dia kata apa? Pada seorang. Salah seorang mereka bernama. Pernah dengar nama ni? Nama ni popular kan? Namanya Tamlika. Tamlika. Orang kalau ustaz-ustaz popular je kau kenal aja kan. Jadi Tamlika ni kan, Tamlika ni dia suruh kau pergi beli makan. Cari makan. Jadi kisahnya raja yang beriman sekarang ni, dia hari-hari beribadah. Dia pula terbalik. Dalam zaman dia ada orang pula tak nak sembah Tuhan. Masih nak sembah berhala, tak nak beriman. Jadi dia minta pada Allah tanda. Ya Allah, tunjukkan tanda supaya orang tak beriman ni jadi beriman. Tanda engkau ya Allah. Dia doa. Maka kisahnya Tamlika pergi ke pasar. Nak beli makan. Dia serahkan duit dia kepada tukang kat pasar tu. Dia serahkan duit dia. Bila serahkan duit tu, terperanjat. Ini duit berapa tahun? Ratus tahun duit ni. Ini berapa tahun dan ni tak ada lagi pakai gini. Kan dah tak ada lagi pakai. Contoh sekarang kita kan pakai wang kertas. Lagi 10 tahun dah tak ada orang pakai wang kertas kecuali aku je. Dah tak ada orang pakai wang kertas lagi. Semua pakai digital. Maka dia terperanjat. Kisah ini dibawa kepada raja. Raja yang beriman ni jumpa. Bawa ke mana kau dapat ni semua? Ini berapa tahun cerita? Bawa ke gua. Tunjukkan kawan yang lain. Raja peluk mereka. Raja menangis. Raja sujud. Sebab apa? Tanda kebesaran Allah SWT. Nak dijadikan kisah, maka Allah tidurkan mereka. Lepas tak lama daripada itu, fungsi mereka telah ditetapkan, maka 7 orang sahabat ni dimatikan gitu saja. Didatangkan rasa tidur, dalam kitab ni katakan mereka ditidurkan dan mereka mati. Gitu aja kisahnya. Nah, pengajarannya apa? Memang kisah ni panjang, detailnya banyak. Kan saya nak ambil gist-nya sebab dah masuk 5.30. Kan? Pengajarannya kita ambil 3 pengajaran daripada kisah Ashabul Kahfi. Pertama ialah carilah gua kita masing-masing. Ini zaman yang mana ni zaman yang kita namakan zaman internet. Semuanya terglobalisasi. Apa globalisasi? Semua terkait satu tempat, satu benua, semua mengaitkan manusia. Kaitan ini setelah menyebabkan manusia terhilang kaitan dengan Allah SWT. Kena cari ruang dalam hidup kita, jadual kita untuk kita cari gua masing-masing. Untuk kita bermunajat, untuk kita berdoa, untuk kita beribadah. Cari gua kita. Maksudnya gua apa? Sekarang zaman ni semua ada internet. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Namanya X pun sekarang. Maknanya manusia ni cari informasi ni. Menghadap handphone. Menghadap. Cari ruang untuk kita berhadap kepada Allah SWT. Bagaimana Nabi SAW cari ruang di tengah kerosakan orang-orang kota Mekah di gua untuk beribadah. Jadi kita cari gua kita. Tak mesti pergi gua, jangan cari Bukit Timah hari ni panjat ramai-ramai. Tak, cari gua. Maknanya masa kita tu peruntukkan untuk Allah SWT. Masa itu peruntukkan untuk hubungan-hubungan yang bermakna. Siapa? Kalau dalam kita sibuk, maaf kata, satu rumah. Tapi macam tak satu rumah sebab apa? Dia menghadap handphone. Yang menghadap Allah, yang menghadap sama kita siapa? Yang berbicara siapa? Yang berkomunikasi tu apa? Maaf kata kadang orang tua kita depan mata kita pun kita tengok handphone juga.
Macam tak laku orang tua kita. Carilah gua-gua kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT dan hubungan dengan hamba-Nya. Hubungan yang tulus, bukan hubungan. Instagram ni, yang saya nak kata kat Instagram tu, yang namanya friends, kat Facebook friends, namanya friend tu, friend kita ke? Tak kenal pun. Kan? Follower. Dia ada pengikut pula. Tak. Yang ni maksudnya keluarga. Yang ni teman, yang sejati. Kan? Itu pertama. Kedua ialah carilah teman-teman untuk saling menguatkan. Teman-teman kita. Kadang-kadang untung macam anak-anaknya Tuan Suratman semua jadi kawan, friend semua kan, adik-beradik friend. Itu rezeki. Kadang-kadang kawan-kawan terbaik kita ni dia muncul dalam lingkungan kita, tak payah cari jauh-jauh. Kawan-kawan kita ni isteri kita, pasangan kita, anak kita, itulah kawan kita dunia akhirat. Ini pula dia teman bergaduh kat rumah. Kan kawan tu. Kan? Jadi ini kawan kita. Carilah. Sebab kawan itu saling menguatkan. Macam mana Ashabul Kahfi tu. Kawan dalam zaman-zaman sekarang. Cari kawan yang jati, yang sejati, yang dapat menjaga iman kita. Yang bila kita tengok dia, kita rasa kita nak jaga iman kita. Dia tengok kita, dia pun nak jaga iman dia. Carilah teman. Yang ketiga, ialah ini kisah Ashabul Kahfi mengajar kita hidup ini ada pasang surutnya. Bagi setiap manusia. Bagi orang yang zalim, dia tak boleh dapat menutup kekuasaan Allah SWT. Kita lihat di Gaza contoh. Kan? Kita tengok di Gaza. Tengok gini, kita tengok macam mana. Macam kita rasa macam tak ada jalan buntu. Manusia tak boleh buat apa-apa. Segala organisasi, pemerintah, tak boleh buat apa-apa atas mereka. Pemerintahan di dunia ini tak boleh menghalang kezaliman. Jangan lupa, dunia ini hanya milik Allah. Malikul Mulk. Raja segala raja. Maliki yaum ini, raja berkuasa di hari kiamat dan menguasai dunia ini. Ini Allah SWT. Maka kita kena yakin sebagaimana ini 309 tahun. Kita sekarang kita tengok daripada insiden bila kan orang-orang sahabat ini dalam gua tak boleh keluar. Kan? Tak berapa yang kita tengok sekarang di Gaza, berapa tahun? Wah, Ustaz dah masuk 70 80 tahun Ustaz. Ini Ashabul Kahfi 309 tahun. Allah boleh datangkan keajaibannya. Nantikan sahaja. Tapi syaratnya apa? Jagalah takwa kita. Sebab Allah kata pada Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, yaj'al lahu, dia yang Allah akan mendatangkan jalan keluar, jalan penyelamat. Sekarang syaratnya apa? Takwa. Perbaiki takwa kita. Dunia ini menunjukkan bahawasanya usaha manusia itu dah tak boleh buat apa-apa dah. Usaha manusia kita ni dah tak boleh buat apa-apa dah. Marah-marah kita sampai ke mana? Tak mengubah perbuatan orang zalim. Maka apa yang mengubahnya? Minta pada Allah. Mana minta? Baliklah kepada gua-gua kita tadi. Gua-gua masa kita tadi. Untuk kita minta Allah dengan sepenuh tulus, dengan penuh ikhlas. Untuk Allah perbaiki keadaan umat ini. Untuk Allah menyelamatkan umat ini. Agar Allah menghentikan perbuatan orang-orang yang zalim. Itu dia. Kaitannya kat situ. Maknanya surah Al-Kahfi mengajar kita jangan putus asa. Pada setiap hari yang ada surutnya kita, ada pasangnya kita. Pada hari susahnya kita, akan ada senangnya kita. Karena nampak macam lepas satu masalah hidup kita, hidup pribadi kita. Lepas satu, jangan risau. Allah memerhatikan. Yang datangkan ujian itu Allah. Yang mengangkat ujian itu Allah SWT juga. Allah yang akan bantu kita. Kena yakin itu. Carilah gua-gua kita. Kan? Dan antara gua-gua yang baik inilah gua-gua para hadirin, yakni majlis-majlis Al-Quran. Sebab itulah tempat yang sebaik-baiknya. Sebab dalam gua Hira jugalah turun Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka carilah gua-gua yang mana di dalamnya ada mengingatkan kita dan menguatkan kita dengan Allah SWT. Wallahu alam bisawab. Jadi minggu depan insya-Allah kita tutup dengan ayat ke-10 daripada Suratul Kahfi. Ya, ada soalan tak? Lebih 5 minit je pun. Jangan marah. Okey. Jadi selamat bercuti. Ya, salah satunya kelas yang patutnya hari Minggu ni aku tak adalah kelas, tapi sebabkan bersemangat sangat kan, ada juga yang nak membangunkan aku waktu pagi. Ya, maka alhamdulillah dapat manfaat ilmu pada pagi ini. Semoga berkekalan, ya, dapat diamalkan, jadi inspirasi bagi kita kisah Ashabul Kahfi. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.
Terima kasih Ustaz. Sama-sama.